Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, hari ini adalah kelas kita yang ketiga. Jadi seperti biasa, untuk kelas ketiga kita akan membincangkan jawapan latihan yang saya telah berikan dalam video yang pertama dan yang kedua. Baik, hari ini kita akan membincangkan bermula daripada muka surat 43 di bawah subtopik 4.1 pembiakan seks dan aseks. Baik, kita tengok soalan yang pertama. Soalan berbunyi, dia meminta awak menanda, soalan pertama meminta awak menanda proses penghasilan individu baharu atau anak daripada organisma hidup dipanggil apa? Okey, jadi jawapannya ialah pembiakan. Okey, jawapannya ialah pembiakan. Jadi sila lihat jawapan awak. Jika jawapan awak tik dalam kotak pembiakan, maknanya jawapan awak betul, awak kena tik macam ni. Okey? Alright, dia lagi dua jawapan. Lagi dua jawapan ialah persenyawaan dan percambahan. Salah lah. Okey? Soalan tanya proses penghasilan individu baharu. Baik, soalan yang kedua. Dua jenis pembiakan ialah pembiakan apa? Okey, jadi yang pertama pembiakan seks. Yang kedua pembiakan aseks. Okey? Jadi jawapan saya buat dalam huruf besar. Baik, soalan yang ketiga. Masih lagi dalam muka surat 43. Maksud persenyawaan ialah proses pencantuman nukleus. Okey, nukleus apa? Jawapannya ialah gamet jantan dan gamet betina. Okey, gamet jantan dan gamet betina untuk membentuk zygote. Okey, itu soalan nombor 3. Tolong semak jawapan awak. Okey, soalan nombor 4. Pembiakan seks melibatkan persenyawaan dalam atau luar. Okey, jadi dia tanya apakah maksudnya? Apakah maksud persenyawaan dalam? Awak kena isi tempat kosong. Jadi A, persenyawaan dalam bermaksud persenyawaan yang berlaku di dalam. Okey, di dalam badan organisma betina. Pada soalan B, persenyawaan luar, persenyawaan yang berlaku di luar badan organisma betina, iaitu di dalam air. Okey. Baik, soalan seterusnya, soalan nombor 5. Soalan meminta awak mengenal pasti, kenal pasti jenis persenyawaan. Selepas awak kenal pasti jenis persenyawaan, awak kena tulis sama ada persenyawaan itu ialah PD, persenyawaan dalam, ataupun PL, persenyawaan luar. Baik, di dalam buku itu, dalam buku SPS, dia diberikan awak gambar, gambar. Okay, saya tak nak taruh gambar, saya tulis sahaja. Baik, gambar yang pertama ialah ikan. Okey, ikan. Okey, ikan. Apakah jenis persenyawaan bagi ikan? Jadi awak tahu ikan tinggal di dalam air. Okey, ikan tinggal di dalam air. Okey, bila ikan tinggal di dalam air, maknanya jenis persenyawaannya ialah PL, iaitu persenyawaan luar. Okey, sebab persenyawaan luar, persenyawaan luar untuk berlaku perlukan medium iaitu air. Jadi haiwan yang boleh tinggal di air melakukan persenyawaan luar. Okey, yang memang tinggal di dalam air. Okey, ikan lah. Okey, kalau jawapan awak betul, tik. Sama juga soalan nombor 1 sampai 4 tadi, mana-mana jawapan yang betul awak tik. Okey, kalau salah awak pangkal tulis jawapan yang betul. Dekat sebelah soalan sahaja. Jangan tulis dalam buku latihan, buat dekat dalam buku SPS, semua dalam buku SPS. Okey, baik. Gambar yang kedua diberikan kepada awak gambar kucing. Kucing ialah sejenis mamalia. Okey, mamalia persenyawaan dalam. Okey. So tik lagi sekali. Okey. Seterusnya reptilia diberi kepada awak gambar buaya. Okey, buaya persenyawaan dalam. Ini semua haiwan yang tinggal di darat. Okey, seterusnya amfibia.
amfibia di sini diberikan kepada awak gambar katak persenyawaan luar. Itu sebabnya anak katak kalau mula-mula berudu tu duduk dalam air. Okey? Kenapa duduk dalam air dulu? Kerana dia melakukan persenyawaan luar di dalam air. Okey? Jadi kalau anak haiwan tu, anak haiwan tu daripada air datangnya maknanya persenyawaan luar lah. Okey? Ada dua je, ikan dengan amfibia, katak. Contohnya katak lah. Okey. Seterusnya gambar burung dalam buku awak tu dengan berikan ayam. Ayam ni bawah kumpulan burung. Awak dah tahu sekolah dah belajar. Bawah vertebrata burung, kumpulan burung. Baik, burung persenyawaan dalam. Okey, so kalau betul macam ni. Okey, kita sambung soalan nombor 6. Apakah kepentingan pembiakan? Awak cuma perlu mengisi tempat kosong. Semua hidupan membiak untuk mengembangkan spesiesnya. Okey, kalau betul, tik. Okey, semua mesti tik. Sudah semua orang? Baik. Untuk membuktikan awak sudah mendengar jawapan di muka surat ini, saya nak awak screenshot muka surat ini sekarang. Okey, screenshot. Sekejap lagi awak akan hantar kepada saya. Okey, dah screenshot Alright, kita pergi muka surat baru. Baik, sekarang kita berpindah ke muka surat 44 buku SPS. Baik, okey, kita tengok soalannya. Soalan meminta awak menuliskan organisma diberi berdasarkan jenis pembiakan aseks. Okey. Soalan ini adalah tentang pembiakan aseks. Okey. Pembiakan aseks. Alright, kita tengok yang pertama, belahan kedua. Okey, gambar yang pertama di sini ialah bakteria. Okey, ini adalah bakteria, tik. Gambar yang kedua bawah belahan kedua ialah ameba. Gambar yang ketiga ini adalah paramecium. Dan gambar di bawah sekali adalah euglena. Okey. Baik, kita tengok soalan B pula, pertunasan. Okey. Gambar yang pertama ialah yeast. Gambar yang kedua bawah pertunasan ialah hydra. Kita orang tik macam ni Baik, soalan C, pembentukan spora. Apakah tumbuhan yang membiak melalui pembentukan spora? Okey, gambar yang pertama diberi adalah muka. Okey, muka. Gambar yang kedua ialah paku pakis. Okey, untuk soalan D di bawah ni D. Saya bulatkan bawah D. Pembiakan vegetatif. Okey, apakah organisma yang terlibat? Yang pertama, lobak merah. Dan yang kedua, halia. Ini adalah membiak secara pembiakan vegetatif. Okey. Dan yang terakhir sekali E. Di sini baru E. Ini penjanaan semula. Yang pertama ini jawapannya ialah tapak Sulaiman. Yang kedua ialah planaria. Okey. Baik, masih lagi di muka surat yang sama. Muka surat 44. Tapi bagi soalan ini, apa yang awak perlu lakukan ialah awak kena bandingkan. Okey, bandingkan pembiakan seks dengan pembiakan aseks. Okey, inilah dua benda yang awak kena buat. Jadi perbandingan itu di dalam kotak. Okey, jadual begini. Okey, ciri-ciri yang pertama yang perlu dibandingkan ialah bilangan induk. Okey, induk. Kata induk. Ramai yang PM saya tanya, cikgu induk tu apa? Induk tu bermaksud mak ayah. Okey? Macam mak awak induk lah. Ayah awak induk lah. Itulah induk. Okey? Itu induk. Okey, ibu bapa. Itulah dia induk. Baik. Bagi pembiakan seks, ada tak induk terlibat? Ya. Mesti ada induk terlibat. Berapa induk yang terlibat? 2. Satu ayah, satu ibu. Baik. Pembiakan aseks, ada induk tak? Ada juga. Okay, ada juga. Tapi ada tak jantan betina? Tiada. Jadi hanya satu induk terlibat. Okey? Tiada ayah, tiada ibu. Satu sahaja. Okey? Satu induk sahaja. Janganlah awak cari pula mana ayah, mana maknya. Okey, memang tak jumpa lah. Okey? Pembiakan seks sahaja ada 2 jenis induk ayah dan ibu. Baik, yang ciri kedua, penglibatan gamet.
Okey. Kalau ada gamet di sini, kita tengok ya, ada ke tidak gamet. Okey, untuk pembiakan seks, ada. Ya. Untuk pembiakan aseks, tiada gamet. Tiada gamet. Baik, ciri-ciri anak dan induk. Ini bukan induk oleh Allah. Hai, macam mana boleh diinduk saya type. Induk. Saya tambah sini. Induk. Ciri-ciri anak dan induk. Okey. Ciri-ciri ini maksudnya sama ke tidak? Okey. Untuk pembiakan seks berbeza. Okey, berbeza maksudnya kalau katakanlah awak duduk depan cermin lah. Awak duduk depan cermin dengan mak awak. Adakah awak 100% sama macam mak awak? Kalau 100% sama, maknanya ciri-ciri anak dan induk sama. Kalau tak sama, maknanya berbeza. Itu maksud dia. Okey? Dan untuk pembiakan seks memang berbeza. Okey, memang berbeza. Okey, katakanlah awak kata muka awak dengan mak sama. Contohlah sama, muka mak dengan awak sama. Tapi adakah semuanya sama? Contoh, awak punya saiz badan dengan mak sama ke? Okey? Mungkin muka sama, saiz badan tak sama. Okey? Mungkin muka sama tapi kulit berbeza. Katakan mak awak putih, awak coklat sikit. Macam itulah. Okey? Ataupun awak kata awak dengan mak awak sama putih. Sama putih. Tiba-tiba tengok awak punya rambut macam rambut ayah pula. Macam tu. Maknanya tak sama. Okey? Maknanya awak itu adalah bukan 100% sama macam mak. Macam tu. Ataupun bukan 100% sama macam ayah. Itu maksudnya berbeza. Faham ke tak faham ni? Faham Okey, harap faham lah. Tak faham tanya saya nanti. Okey, pembiakan seks. Ciri-ciri anak dan induk sama. Okey, tak ada perbezaan langsung. Okey, kenapa sama? Sebab bilangan induk dia satu je. Bila induk tu hanya satu, memang samalah. Bila bilangan induk tu dua, maknanya dia ada gabungan lah genetik kat situ. Okey, itu sebabnya ciri-ciri anak dan induk akan jadi berbeza. Faham Okey. Baik, kita masuk ke muka surat 45 pula. Sistem pembiakan lelaki dan perempuan. Baik, yang ini sistem pembiakan siapa anak-anak? Lelaki ke perempuan? Jawab kat rumah. Lelaki ke perempuan ni? Lelaki. Alright. Lelaki, jangan silap. Baik, kita tengok itu namanya apa? Ini semak betul-betul Yang A jawapannya kelenjar prostat. Okey. A kelenjar prostat. Tengok baik-baik anak-anak A kelenjar prostat. Baik, apakah fungsi dia? Tengok baik-baik. Fungsi dia saya ikut sini. Kelenjar prostat. Nampak kat situ? Menghasilkan bendalir bernutrien yang mengaktifkan sperma dan melindungi sperma. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ductus sperma. Okey, B ialah ductus sperma. Apa fungsinya? Menyalurkan sperma dari testis. Baik, dapat tak anak-anak? Kita tengok C. C jawapannya ialah skrotum. Okey, skrotum. Fungsinya memegang dan melindungi testis. D adalah testis. Apa fungsinya? Menghasilkan sperma dan hormon seks jantan. Baik, E. E ialah zakar. Menyalurkan sperma ke faraj. Alright, F ialah uretra. Menyalurkan sperma dan air kencing keluar dari badan. Dan yang terakhir G, vesicle semen. Ini adalah yang sama juga di bawah ni. Menghasilkan bendalir bernutrien yang mengaktifkan sperma dan melindungi sperma. Okey? Baik. Macam mana cara nak tick? Katakanlah soalan A ni. Okay? Katakanlah soalan A ni jawapan betul. Awak tick lah atas ni. A, B, C, D, E, F, G. Macam ni. Alright. Okey, fungsi katakan fungsi betul pula. Awak tick sini pula. Tick kat hujung ni. Macam ni. Nanti bila sekolah buka saya nak tengok lah.
Okay, saya nak tengok semua ni. Okay, kita sambung lagi. Alright, muka surat yang sama 45. Sekarang kita buat pula sistem pembiakan perempuan. Baik, ni perempuan, lebih simple. Okay, tengok organ dia. A ialah tube fallopian. Okay. B ialah ovary, kalau betul tick. C ialah uterus. D ialah cervix. E ialah faraj. Baik, tengok yang pertama tadi, tube fallopian. Apa fungsi tube fallopian? Menyalurkan ovum. Allah. Sorry tengok pula hodoh pula jadinya. Okey, padam pula. Padam. Tak nak padam pula. Okey, dah padam dah. Alright, dah sambung balik. Sorry anak-anak Okey, menyalurkan ovum dari ovary ke uterus dan tempat berlakunya persenyawaan. Okey. Tempat berlakunya persenyawaan ni penting ni. Ini penting. Exam selalu tanya ni, apa fungsi tube fallopian? Apa yang berlaku dalam tube fallopian? Alright. Yang kedua, B, ovary. Menghasilkan ovum dan hormon seks wanita. Kalau lelaki testis menghasilkan sperma dan hormon seks lelaki jantan. Okay, uterus C, menempatkan dan melindungi embrio. Okay. Seterusnya cervix, menyambungkan uterus dengan faraj dan menghasilkan lendir untuk pergerakan sperma. Dan yang terakhir faraj, menerima sperma dari zakar. Alright, tolong tik semua Baik, muka surat seterusnya, muka surat 46, awak dikehendaki untuk melabelkan gamet jantan dan gamet betina. Baik, apakah nama bagi gamet jantan? Gamet jantan ialah sperma di bawah ni, manakala gamet betina ialah ovum. Sorry lah sesasa pula mulut saya lidah hari ni Alright, tengok kat sini P. P ini apa? P ialah ekor. Q adalah nukleus. Okay, terletak di dalam kepala Nukleus terletak di dalam kepala. R ialah kepala. Okay. So ini adalah gamet jantan Tiklah sperma tadi, ovum tadi pun tik jangan lupa Kalau jawapan betul lah. Kalau salah, buat pembetulan kat tepi dia. Alright, so sekarang kita pindah kepada gamet betina pula, ovum. Sini ovum. Allah, hai. Kita conteng kat situ, biar je lah. Conteng pula. Okey, T ni apa? T ialah selaput jelly. U adalah membran sel. V adalah cytoplasma. Manakala W adalah nukleus. Baik, kedua-dua ovum dan sperma mesti ada nukleus. Di dalam nukleus ada maklumat genetik. Ya. Baik, masih lagi muka surat yang sama. Muka surat 46. Awak dikehendaki membanding bezakan ovum dan sperma. Baik, kita tengok di sini dia ini adalah peta buih berganda Baik, di tengah-tengah ni adalah persamaan. Okey, ini persamaan ini dua persamaan. Yang di tepi-tepi itu adalah perbezaan. Baik, tengok A, membawa maklumat genetik. Sperma dan ovum dua-dua membawa maklumat genetik, terletak di dalam nukleus B, sel pembiakan seks. Okey, sel pembiakan seks. Baik, sekarang kita pindah kepada C. C di atas ni. Baik, sperma ialah gamet jantan. Baik, kita akan buat secara berpasangan lah Okey, C pasangannya ialah G. Jadi ovum itu apa? Ovum ialah gamet betina. Baik, kita pindah kepada D pula. Sperma boleh bergerak. Okey, boleh bergerak.
Okey, pasangan dia ialah H. Okey, ovum tidak boleh bergerak. Awak ikut saya punya flow Awak ikut Baik, kita sambung di bawah ini. Huruf E dihasilkan oleh siapa? Sperma dihasilkan oleh testis. Pasangannya ialah I di sini. I untuk ovum I. Ovum dihasilkan oleh ovari. Baik, sekarang di bawah ini F. Sperma ialah sel apa? Sel terkecil dalam badan lelaki. Dan pasangannya di bawah sini ialah J. Ovum pula adalah apa? Ovum ialah sel terbesar dalam badan perempuan. Okey? Dah siap semua? Okey, untuk slide ini saya nak awak screenshot sekarang. Okay, screenshot slide ini dan hantar kepada saya sebagai bukti awak telah hadir. Baiklah, masih lagi muka surat 46, tapi sekarang kita berada di soalan yang ketiga. Kenal pasti perubahan yang berlaku pada lelaki dan perempuan. Okay, untuk lelaki awak tulis L, untuk perempuan awak tulis P. Baik, soalan pertama, pertumbuhan misai dan janggut. Misai dan janggut pada lelaki. Ini semua orang mesti tahulah, tak tahu yang parah awak ni. Takkan tak tahu, betul? Baik, pembesaran pelvis ini adalah P, perempuan. Bahagian punggung Okay, bahagian punggung pelvis ni. Suara menjadi garau. Lelaki lah, takkan perempuan garau kot kan? Ini senang, semua orang sepatutnya betul ni. Mula mengeluarkan ovum dan haid. Ini perempuan lah. Takkan lelaki pula, betul? Okey, peti suara larynx membesar. Maknanya suara menjadi garau. Okey, peti suara larynx membesar maknanya suara jadi garau. Saya ulang Jadi suara garau lelaki, takkan ada perempuan suara garau. Okey, kalau ada perempuan suara garau, maknanya awak tahulah itu bukan perempuan yang original. Okey, itu tiruan tu. Okey, seterusnya pembesaran tulang dan otot. Lelaki juga. Sebab lelaki badan dia akan menjadi berotot. Okey, senang Baik, muka surat terakhir, muka surat 47, kitar haid kitar haid. Baik, soalan pertama ditanya apakah maksud haid? Okey, apakah maksud haid? Okey, disuruh awak isi tempat kosong. Baik, maksud haid bermaksud keguguran. Okey, perkataan pertama ialah keguguran, lapisan dinding uterus dan pengaliran keluar darah melalui faraj. Baik, ini adalah slide kita yang terakhir. Slide kita yang terakhir. Awak diminta mengisi tempat kosong tentang kitar haid. Okey, kita nak mula kat mana anak-anak? Awak tengok gambar raja ini, kita bermula dengan huruf A. Okey, di mana huruf A? Di sini. Okey, di belah kanan tangan awak A. Hari pertama hingga hari kelima. Okey, hari pertama hingga hari kelima. Ini dinamakan sebagai fasa P. Okay, fasa P. Fasa P itu apa? Awak tengok di bahagian bawah ini. Nampak di bahagian bawah ini saya bulatkan P. Okay, P ialah fasa haid. Okay, fasa haid. Alright. Jadi apa yang berlaku pada hari pertama hingga hari kelima? Kita kembali ke atas mula. Kembali ke A. Lapisan dinding uterus terurai. Okey, lapisan dinding uterus terurai, haid berlaku. Okey, haid berlaku. Okey, tengok B. Hari 6 hingga 11. Ini adalah fasa Q. Tengok di bawah, Q. Q itu fasa apa? Fasa pemulihan. Tengok di bawah ni saya buat Q ialah fasa pemulihan. Baik, kembali ke B.
Lapisan dinding uterus mula dibina semula dan menebal. Okey. Lapisan dinding uterus mula dibina semula dan menebal. Salur darah mula terbentuk. Baik, sekarang kita pindah ke C. Hari 12 hingga 17. Okey. Jadi ini ialah fasa R. Okey, fasa R. Awak tengok di bawah R. R itu fasa apa? Fasa subur. Okey. Jadi apa yang berlaku di C hari 12 hingga 17? Pengovulan berlaku. Okey. Pengovulan berlaku. Lapisan dinding uterus dan salur darah berkembang. Okey, yang terakhir sekali di hari 18 sehingga 28. Ini ialah fasa S. S itu apa? Di bawah ini fasa S ialah fasa prahaid. Okey, fasa prahaid. Apa yang berlaku? Lapisan dinding uterus terus menebal. Kitar haid akan berulang jika tiada persenyawaan. Baik, kita sudah pun menghabiskan perbincangan kita. Minggu hadapan kita akan masuk subtopik 4.4, 4.5. Kita akan habiskan sistem pembiakan untuk manusia. Okey? Baik, terima kasih semua. Kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.